dan juga sekolah-sekolah. Dana itu akan sampai kepada mereka tepat pada masanya dan juga kepada orangnya, insya-Allah. Sasaran yang dikehendaki. Okey, kita difahamkan sudah pun ada pemanggil di talian sebenarnya, Linggam dari Melaka. Halo Linggam. Selamat malam Cik Sarkawi. Ya, selamat malam Linggam. Selamat malam kepada ahli panel. Ya. Selamat malam. Ini pandangan saya lah Cik Sarkawi. Ya, silakan. Ini berkenaan dengan peperangan ni. Ya. Saya tahu di Timur Tengah ni dah lama, dah mungkin hampir 50 tahun orang dah berperang sampai hari ini. Saya ingat rakyat-rakyat negara-negara yang terlibat dalam peperangan, bukan saja di Middle East ya. Kalau kita tengok di negara-negara lain, masih dulu Herzegovina dan mana-mana. Masalah bukan rakyat. Masalah dia adalah pemerintah dia. Dia very greedy ya. Dia ingat dia bila ada di dalam power tu, dia tidak mau nak berunding, nak apa ni. Dia tak ingatlah ya rakyat yang tidak bersalah terlibat di dalam peperangan dan mereka menderita. Kalau kita tengok di Burma ni ya, Myanmar. Dah berapa lama perintah junta ya, sampai berapa lama dia orang rakyat Burma nak itu, dia punya pemerintah dia tidak mau kasih jalan dan berperang. Dan saya fikir kalau semua orang duduk di meja perundingan, kita ni sekarang tidak ingat nyawa rakyat macam ni no value. We should feel that we should go out and discuss and talk about it. Di mana-mana kita tengok perang sini, perang sana. Ini because of the leaders. Dia tidak ingat lain, cuma nak power crazy. I think if we discuss, sit down together and talk about it and then come to a decision and tengok macam mana. For nothing ya, orang lain orang mati bersia-sia dengan disebabkan oleh pemerintah. Itu saja pandangan saya. Okey, terima kasih Linggam dari Melaka. Satu pandangan yang general sebenarnya, dan itulah masalah yang dihadapi oleh dunia sekarang ini. Dan kalau kita nak ajak berunding pun, malah kalau kita lihat dari skop yang lebih luas, PBB pun tidak berfungsi seperti apa yang kita kendaki. Jadi itulah masalah yang kita hadapi. Tapi tak apa. Bila kita bercakap tentang Aman Palestin Berhad ini, saya tertarik hati dengan Berhad itu. Apakah Aman Palestin Berhad ini merupakan satu syarikat ataupun macam mana kedudukannya sebenarnya, Ustaz? Aman Palestin ini sebenarnya adalah merupakan sebuah NGO. Fungsinya adalah sebuah NGO. Tapi dia didaftarkan sebagai sebuah syarikat. Syarikat yang disebut sebagai yang tidak bermotifkan keuntungan. Jadi aktiviti kita, maknanya ahli lembaga pemegang amanah dan sebagainya tidak mempunyai share dan tidak mendapat keuntungan. Cuma kelebihan di sini ialah pada setengah-setengah pemerhati dia melihat pendaftaran atas nama syarikat ini lebih baik daripada NGO kerana dari segi audit dia. Kita ada audit luar yang akan audit akaun kita dan akan memastikan segala-galanya berlaku dengan cara yang telus. Jadi tidak berlaku masalah dalam hal-hal berhubung dengan akaun. Dari segi sumbangannya macam mana? Datang daripada mana? Adakah hanya daripada orang ramai ataupun kerajaan sendiri turut memberi sumbangan? Pada asas awal-awal usaha kita pertama sekali pergi kepada memahamkan masyarakat kita dengan isu Palestin dan mereka alhamdulillah nampak faham dan mengambil tanggungjawab baik terhadap isu ini dan kebanyakan dana dan sumbangan yang kita terima adalah daripada masyarakat, daripada orang ramai. Cuma selepas daripada berlakunya serangan terhadap Gaza baru-baru ini pada Disember lepas dan kerajaan juga mengumpul dana daripada orang ramai. Jadi Aman Palestin juga mendapat sebahagian daripada dana tersebut untuk kita uruskan. Untuk kita salurkan, kita uruskan dana tersebut bersama dengan NGO-NGO yang lain. Tadi menarik juga persoalan ataupun observations yang dilakukan oleh Linggam dari Melaka ini. Jadi barangkali Tuan Haji Muhammad Syahul barangkali ingin memberi komen tentang situasi yang berlaku, peperangan yang berlaku itu adalah kerana ketamakan pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Jadi mungkin kalau mereka duduk semeja untuk berunding dan sebagainya, barangkali setiap masalah yang timbul itu barangkali dapat diselesaikan. Tak tahulah komen Tuan Haji tentang apa yang dikatakan oleh Linggam. Ya. Tentang pendapat Cik Linggam tadi itu, ada kebenaran dia.
di mana kadang-kadang jalan penyelesaian untuk peperangan itu adalah kalau mereka boleh duduk satu table and then lepas tu discuss macam mana kita nak membawa kepada penyelesaian peperangan tu, mungkin kita boleh dapat cari penyelesaian. Tetapi dalam isu Palestin ini, rakyat Palestin diajak berunding dengan pihak Israel oleh badan dunia seperti PBB yang dipelopori oleh Amerika dan sahabat-sahabatnya. Walaupun dari segi dia kata okey kita berunding dan kita lepas tu kita cari jalan penyelesaian dengan menggunakan peace plan yang dianjurkan oleh PBB dan Amerika, tetapi peace plan tu one sided. One sided, jadi orang Palestin yang pada ketika ini dipelopori oleh Hamas rasa benda tu tidak nampak dia punya justification dia. Sebab dia suruh terima Gaza yang kecil tu. Gaza itu bukanlah besar mana pun. Kalau dari segi utara ke selatan tu lebih kurang 14 km je. Dan daripada tebing timur ke barat tu lebih kurang 8 km je. Satu kawasan kecil. Dan juga lepas tu di West Bank. West Bank ni lebih kurang Kuantan. Jadi kalau kita sekarang kita buat analisa kita di Malaysia ni, daripada Perlis sampai Johor ada dianggap Malaysia. Tidak termasuk yang Sabah Sarawak lah. Kita just gunakan contoh Perlis sampai Johor. Dan tiba-tiba kita dijajah oleh satu kuasa dan dihalau kitanya satu kawasan Melakanya satu dan satu lagi di Kuantan. Yang tengah-tengah yang lain semua tu dianggap sebagai negara haram tu. Dan kita kita disuruh oleh pemimpin kita ni diajak untuk berunding dan menerima kawasan yang Kuantan dengan Melaka ni sahaja sebagai Malaysia. Adakah kita akan setuju dengan that kind of negotiation? Dan kalau kita kata kita tak setuju, kita dianggap sebagai teroris. Kita anggap sebagai pemberontak dan so on. Jadi saya rasa diajak berunding untuk satu benda yang tak boleh kita nak berunding ini adalah satu itu masalah utama dia. Okey. Kita difahamkan ada pemanggil yang sudah menunggu di talian sekarang ni. Aziz dari Kuala Lumpur. Silakan Aziz. Assalamualaikum Encik Syarawi. Waalaikumsalam. Saya ada dua pandangan nak berkongsi. Ya. Apa yang episod yang paling sedih saya rasa adalah peristiwa hitam yang dihadapi oleh Viva Palestin, rombongan keamanan yang dia cuba menyampaikan bantuan yang disekat oleh Mesir. Jadi saya rasa di sini tindakan pihak Mesir ini sebagai negara Arab dan negara Islam, saya rasa ini bercanggah dengan semangat persaudaraan. Kemungkinan pihak Mesir itu terikat dengan perjanjian Camp David, di mana dia mesti lebih menjaga hati pihak Israel daripada membenarkan laluan Viva Palestin untuk masuk sempadan Rafah. Jadi saya rasa di sini tindakan Mesir ini dari satu segi cuba menghukum Hamas. Tetapi sebenarnya barang-barang yang cuba dihantar oleh Viva Palestin itu adalah barang-barang bantuan kemanusiaan, bukannya senjata. Jadi alasan untuk Mesir melengahkan perjalanan bantuan itu saya rasa tidak menunjukkan semangat Islam, persaudaraan Islam yang sebenar lah. Dan yang perkara yang kedua ni saya rasa tindakan Israel ini yang didalangi oleh Amerika ini, di mana laporan hak asasi yang menunjuk dengan jelasnya penganiayaan dan juga tekanan Israel kepada rakyat Palestin adalah melalui laporan Richard Goldstone, yang mana laporan 526 muka ini telah cuba dibawa kepada PBB, tetapi di sini yang terkejut dan yang peliknya, Mahmud Abbas sendiri tidak begitu beria untuk mendengarkan laporan ini untuk dibincangkan di PBB. Saya rasa di sini tindakan Mahmud Abbas tu agak bercanggah juga dengan tindakan Palestin, seolah-olah menodai Palestin sendiri, kerana walaupun Mahmud Abbas benci kepada Hamas yang diketuai oleh Ismail Haniyah, tetapi saya rasa itu bukan tindakan seorang Islam yang sebenarnya. Apa pandangan panel? Terima kasih. Okey, terima kasih Aziz dari Kuala Lumpur. Satu lagi pandangan yang cukup bernas sebenarnya daripada pemanggil kita di Kuala Lumpur. Jadi kita bukakan kepada kedua-dua tetamu kita untuk cuba menjawab persoalan ini. Barangkali Ustaz Abdullah yang ingin memberi komen tentang apa yang dikatakan oleh Aziz dari Kuala Lumpur tadi. Yang pertama pasal pendirian Mesir yang menghalang, sebenarnya saya sebenarnya juga ke Mesir waktu itu